palsu. Maka hujah kita tu adalah lemah. Lemah dan tidak meyakinkan. Jelas tu adalah untuk hujah induktif. Boleh? So kita tengok bagaimana dalam hujah induktif ni sikit sahaja yang kita perlu tahu. Bila kita boleh kenal pasti hujah induktif tu sama ada kuat ataupun lemah, bagaimana kita nak membentuk hujah induktif yang kuat. Sekarang kita nak membentuk. Yang pertama, kita mestilah teliti beberapa contoh atau situasi yang khusus. Tengok dia mengikut jenis soalan lah. Jenis soalan ni adalah membentuk kesimpulan induktif. Selalunya jenis soalannya adalah kita membentuk kesimpulan. Dengan bagi apa dia akan bagi pola nombor diberi. Next, perhatikan ciri-ciri yang sepunya. Maksud sepunya nanti kita akan tengok dah. Dan yang ketiga, kita buat satu kesimpulan umum. Kenapa umum? Tengoklah sebab hujah induktif ni adalah premis khusus kepada kesimpulan umum. Boleh? Okey, mari kita tengok contoh. Okey. Okey. Kalau awak tengok dekat mesti tahu ni, hujah induktif adalah kuat sekiranya mempunyai kesimpulan yang benar. Maka kesimpulan yang kita boleh buat apa? Kita kena tengok dulu kesimpulan dia. Sama ada benar atau palsu. Sekiranya kesimpulannya adalah benar, maka kuatlah hujah kita tu. Dan bila kita tahu kuat, kita tengok pula perhatikan, nak tahu meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita perhatikan premis. Kalau ada salah satu yang palsu, maka tidak meyakinkan. Mari kita tengok contoh soalan. Tentukan sama ada hujah induktif berikut adalah kuat atau lemah. Kemudian, kenal pasti sama ada hujah tersebut meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Tengok contoh. Premis 1, 0 ialah nombor genap. Premis 2, 10 ialah nombor genap. Premis 3, 18 ialah nombor genap. Kesimpulannya, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, dekat sini kita kena tengok apa langkah pertama. Kita kena pastikan, tengok kesimpulan. Kalau kesimpulan benar, maka hujah tu adalah kuat. Tengok semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Benar ke tak? So maka kita tahulah nombor genap ni adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan nombor 2. So maka kesimpulan ni adalah benar. Kalau benar, hujahnya adalah kuat. Terus kepada kuat. So nak tahu sama ada meyakinkan atau tidak meyakinkan, kita refer premis. Tengok premis 1. 0 ialah nombor genap. Benar ke palsu awak rasa? Premis 2, 10 ialah nombor genap. Betul lah, 10 ni kita boleh dibahagi tepat dengan nombor 2. Kita akan dapat di 5. Premis 3, 18 ialah nombor genap. So ni adalah pernyataan benar. Kalau 18 bahagi dengan 2, kita akan dapat 9. Tapi 0. Kalau 0 bahagi 2 akan dapat apa? So maka premis 1 ni adalah palsu. Tengok palsu benar-benar. So maka tengok kalau salah satu premis kita ada yang palsu, maka dia akan terus dapat tidak meyakinkan.
So kita boleh buat adalah kuat dan tidak meyakinkan. Last. So mari kita tengok kepada soalan pertama. Premis 1, trapezium ada 4 sisi. Premis 2, segi 4 tepat ada 4 sisi. So kita terus tengok kepada kesimpulan. Semua sisi 4 ada 4 sisi. So pernyataan ni, kesimpulan ni benar ke palsu awak semua rasa? Semua sisi 4 ada 4 sisi. So maka kesimpulan ni adalah benar. So bila kita dah detect kesimpulan benar, maka hujah ni adalah kuat. Dan yang ni next ke langkah seterusnya nak tahu sama ada meyakinkan atau tidak meyakinkan. So kita tengok kepada premis. Trapezium ada 4 sisi. So kita cuba lukis trapezium macam mana. Trapezium macam ni. So tengok bilang. 1, 2, 3, 4 sisi. Maka benar. So segi 4 tepat ada 4 sisi. So benar. 3. Rhombus ada 4 sisi. Rhombus ni sejenis, dia adalah 2 sisi selari. So dia adalah benar. So jika premis kita ketiga-tiga premis adalah benar, maka hujah ni adalah meyakinkan. Boleh? Okey. Jelas Kalau ada pertanyaan awak boleh tulis dekat mesej Okey. So kita tengok kepada soalan nombor 2. Terus tengok kesimpulan. Semua gandaan 3 ialah gandaan 9. Benar ke kesimpulan ni? Cuba kita buat gandaan 3. Gandaan 3 ni apa? Ingat kalau gandaan dia melibatkan sifir 3 sahaja. So sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Kita tengok pula gandaan 9. 9, 9, 18, 27, 36. Betul tak kesimpulan dia cakap semua gandaan 3? Maka dia cakap 3, 6, 9, 12 ni adalah sama dengan gandaan 9. Jawapannya adalah palsu. Kalau palsu terus kepada lemah. Lemah dan apa? Dan tidak meyakinkan. Dapat je kesimpulan palsu, maka hujah ni adalah lemah dan tidak meyakinkan. Boleh? Okey. So kalau diam tu tanda setuju. Betul tak? Ataupun diam tu tanda faham. Kalau tak faham terus bagi tahu. Okey. So kita ada soalan nombor 3. Kesimpulan. A kuasa N darab A kuasa N sama dengan A kuasa N tambah M. Dekat sini kalau awak perhatikan melibatkan indeks. Indeks apa? Pendaraban indeks ataupun penambahan. Tengok bila asas sama A, asas sama, maka indeksnya kalau darab akan jadi tambah, betul lah. Maka kesimpulan ni adalah benar. Kalau benar, hujah ni adalah apa? Kuat. Kuat.
So sekarang kita nak tengok sama ada meyakinkan atau tidak meyakinkan. So macam mana ni? Tengok premis 1. A kuasa 2 darab A kuasa 3. So bila asas sama dia akan jadi A lah. So 2 darab dengan 3. Dia akan jadi tambah 2 tambah 3. Akan dapat A kuasa 5. So premis 1 adalah benar. Kita tengok pula kepada premis 2. A kuasa 3 darab A kuasa 4. So yang ni pun sama benar. So premis kita kedua-duanya adalah benar. Maka kuat dan meyakinkan hujah tersebut. Begitu cara kita nak kenal pasti atau kita nak tentukan. Sekarang kita nak bentuk satu kesimpulan secara induktif yang kuat. Tengok jenis soalan diberi adalah mengikut pola. Kalau awak perhatikan, tengok urutan nombor 1, 2, 3, 4 di mana 1 sama dengan 1 tambah 0. 2 sama dengan 1 tambah 1. So kesimpulan kita boleh buat adalah awak kena tengok apa yang sepunya. Maksudnya sama. Semua ni adalah satu. Apa yang berbeza? Ni 0, 1, 2, 3, 4. Maka bila berbeza ni kita boleh jadikan N. Maka kesimpulannya adalah 1 tambah N. Di mana N ni sama dengan apa? Sama dengan 0, 1, 2, 3. Begitu. Cikgu kenapa tak? So di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3. Okay, kalau kita tengok urutan nombor negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7 dan sebagainya. So jawapan dia lah. Kalau tengok apa yang sepunya, 3. Lagi 2. Lagi 1. Apa yang kita boleh buat? Kesimpulannya adalah 3 tolak 2. So tengok yang berbeza ni jadikan sebagai N tambah 1. Di mana N ni adalah apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya lah. Cikgu kenapa tak sama dengan 0? Awak tengok. Kita tak boleh letak sama dengan 0 sebab dia bermula dengan 1, 2, 3, 4. Kalau dekat sini tengok 0, 1, 2, 3. So kesimpulannya 3 tolak dengan 2. N tambah 1. Boleh? Okay, kalau kita tengok nombor 2, urutan nombor 1, negatif 4, negatif 21, negatif 56. So, apa kita boleh buat kesimpulannya? Yang mana sama? 2. Kuasa semua ni kuasa 3. So, kesimpulan yang kita boleh buat adalah 2 darab dengan apa? Tengok nombor berbeza. 2 darab N tolak N kuasa 3. Boleh tak? N kuasa 3. Di mana N sama dengan apa? N sama dengan 1, 2, 3, 4. Itu sahaja kesimpulannya. So kita tengok nombor 3. Tengok yang mana sama. 1 kuasa 2, 3. So kesimpulannya kita boleh buat adalah N tolak 1 kuasa 2 tambah 3. Di mana N sama dengan apa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah antara
Cara kita nak buat kesimpulan induktif untuk hujah induktif. Maka dah habis kita belajar berkenaan dengan tajuk pernyataan. Ingat pernyataan terbahagi kepada dua lah. Pernyataan penghujahan dengan hujah. Boleh teliti beberapa contoh situasi. Lepas tu perhatikan ciri yang sepunya. Baru kita buat satu kesimpulan umum. Okey, mari kita tengok contoh soalan lagi berkenaan dengan hujah. Okey. Cuba jawab nombor 10 ni. Nampak tak soalan? Jawab satu persatu lah. Okey. Antara yang berikut, yang manakah hujah yang kuat dan meyakinkan? Dia nak kuat dan meyakinkan. So ni kita tahulah hujah apa? Hujah induktif. So hujah induktif ni kalau kuat kita kena pastikan apa? Kena pastikan kesimpulannya adalah benar. Kalau meyakinkan semua premis adalah benar. Kita tengok jawapan A. Premis 1, kita tengok kesimpulan lah dahulu. Dia cakap semua adik-beradik mutu suka kari. Dekat sini kita tak tahu sama ada benar ke salah pernyataan ni. Just kesimpulan umum lah. Kita tahulah umum. Semua adik-beradik mutu suka kari. So kita tengok premis. Kakak mutu suka kari. So ni kakak mutu. Yang kedua, adik perempuan mutu suka kari. Kalau awak perhatikan premis 1 dengan premis 2 cakap kakak. Mestilah kakak perempuan mutu, betul tak? Ni adik perempuan. So maka dekat sini dia tak meyakinkan. Sebab apa? Kesimpulan cakap semua adik-beradik. Jadi kita tak tahu mutu ni ada berapa adik-beradik. Dan kalau kita tengok dekat premis 1 dengan premis 2, mutu ni ada adik-beradik perempuan. Kalau cakap adik-beradik perempuan mutu suka kari, baru kita boleh terima dia kuat dan meyakinkan. Boleh. Kita tengok pula kepada B. So kesimpulan semua set ialah kosong. So dia cakap set P ialah set kosong, set Q adalah set kosong. Dekat sini kalau awak perhatikan dia tak kuat dan tak dia bukan tak kuat dan tak meyakinkan. Sebab cakap semua. Dekat sini adalah hujah apa? Ni adalah hujah didaktif. So bukan B. A pun bukan. Kalau kita tengok C, C tengok kesimpulan hasil darab dua nombor ganjil. Nombor ganjil. Nombor ganjil ni apa? Apa tu nombor ganjil? Nombor ganjil ni adalah macam 1, 3, 5, 7. Selain daripada nombor genap. Ialah nombor ganjil. Ni adalah kesimpulan umumnya. Hasil darab dua nombor ganjil. So kita tengok. Adalah nombor ganjil. So maka benarlah yang ni. Kita tengok lagi premis 1. 3 darab 7 sama dengan 21. Hasil darab 2 nombor ganjil. So 3 dengan 7 ni adalah nombor ganjil. Dan akan dapat hasilnya 21. So 21 ni macam mana kita nak cam
Dia adalah nombor ganjil. Awak perhatikan nombor di belakang ni. Satu. Maka premis satu adalah benar. Kita tengok lagi. Premis 2, 5 darab 9 sama dengan 45. So ni adalah pernyataan benar. Premis 2 adalah benar. So kita tengok premis 3, 7. 7 dengan 11 adalah nombor ganjil. Maka akan dapat hasilnya 77. Pun benar. Maka jawapannya adalah C. So C ni adalah hujah induktif yang kuat dan meyakinkan. Boleh? So nombor 11. Cuba buat nombor 11. Cikgu bagi masa 1 minit. Tengok antara yang berikut, yang manakah kesimpulan bagi membentuk hujah induktif yang kuat bagi urutan nombor di bawah. So kita ada 1, 3, 9, 27. Di mana 1 sama dengan 3 kuasa kosong, 3 sama dengan 3 kuasa 1. So apa yang kita boleh buat kesimpulan? Dapat tak A, B, C dan D? 1 minit bermula dari sekarang. Dr. Syimah cakap D. So kita boleh buat, tengok. Kita kena perhatikan apa? Awak kena perhatikan yang diberi, cari yang mana yang sepunya. Tengok. 3. Maka kita boleh buat kesimpulan 3. Kuasa. Tengok. Kuasa ni berbeza indeks. So 3 kuasa N di mana N sama dengan apa? 0, 1, 2, 3. Yes, jawapannya adalah 3 kuasa N. Very good. Boleh? Okay. So, mari kita tengok lagi berkenaan dengan kertas 2. Okay. 5A, tentukan sama ada setiap hujah yang berikut adalah kuat atau lemah. Kita nak tentukan sama ada kuat atau lemah. So, tengok premis 1. So, nak tahu kuat atau lemah, kita kena tengok apa? Kesimpulan. So, semua murid perempuan dalam kelas 4A mempunyai rambut panjang. Diberitahu bahawa semua murid perempuan. Okay. So, kita tengok premis 1. Emily ialah murid kelas 4A yang mempunyai rambut panjang. Premis 2, Siti ialah murid kelas 4A yang mempunyai rambut panjang. D, Devi ialah murid kelas 4A yang mempunyai rambut panjang. Dekat sini, dekat kesimpulan, kita tak tahu sama ada kat semua murid perempuan. So kita tak tahu berapa kelas dalam kelas 4A, berapa orang budak murid perempuan. Dia cakap semua. Dekat sini Emily, Siti, Devi. So kita boleh buat adalah pernyataan ni adalah lemah dan tidak meyakinkan. Sebab kita tak tahu murid perempuan dalam kelas A ni ada berapa. Cuma diberitahu Emily, Siti, Devi. Devi, kita tahu perempuan ke atau lelaki. Cakap Devi ialah murid yang mempunyai rambut panjang sahaja. So maka kita boleh buat kesimpulannya adalah lemah dan tidak meyakinkan. Contoh kita tengok lagi. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Dekat sini,
Kalau awak perhatikan perbezaan kesimpulan A1 dengan A2. A1 kita tak boleh buat kesimpulan. Maksudnya kita tak boleh nak tentukan sama ada benar atau palsu. Kalau dekat sini semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. So kita tahulah nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. So dia cakap semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. So 4. So 4 kita tahu adalah nombor genap. So 4 boleh dibahagi tepat dengan 2. Benar. 6 boleh dibahagi tepat dengan 2. Sama, benar. 128 boleh dibahagi tepat dengan 2. So kita tengok 128 bahagi 2. 128 bahagi 2. 64. So maka hujah ni adalah kuat dan meyakinkan. Boleh? Okey, boleh Okey, so B. Cuba bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi urutan nombor di bawah. So urutannya adalah 1/2 sama dengan 1/2, 1. Ada tak jawapan? Boleh tak? Ada yang dapat. So kita boleh buat kesimpulannya adalah tengok apa yang sama. 1/2, 1/2. Maka kita boleh buat 1/2 darab dengan N. Di mana N sama dengan apa? 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Boleh? Dah dapat 2 markah. Kalau awak tengok, so awak gantikan N sama dengan 1. Kita akan dapat 1, 2, 1. So kita dapat 1/2. Ni jujukan yang pertama. Kalau awak gantikan N sama dengan 2, 2 darab 2, 4. So akan dapat 1/4. Dan seterusnya lah 1/6, 1/8. So inilah kesimpulan kita. 1/2 and dapat 2 markah. Okay, teruskan lagi. Nombor 6. A. Tulis songsangan pernyataan yang berikut dan seterusnya. Tentukan kebenarannya. So dia nak kita tulis songsangan. Kita tengok pernyataan dia. Jika luas segi 4 sama PQRS ialah 49. Maka panjang sisi segi 4 sama PQRS ialah 7 cm. So dekat sini dia nak songsangan. Maksudnya tulis songsangan. Apa tu? Songsangan ni macam mana?
Songsangan mestilah ada perkataan apa? Tidak ataupun bukan. So jawapan kita adalah apa? Jika luas segi empat sama PQRS, ialah ni awak kena gantikan. Ni songsangan ni adalah bentuk apa? Penafian lah, kita nak songsangkan dia. Bukan 49 cm kuasa 2, maka panjang sisi segi 4 sama PQRS. Tengok ialah. Maka kita kena songsang. Jadikan bukan. Bukan 7 cm. Dah jadi ayat songsangan. Jika luas segi 4 sama PQRS bukan 49, maka panjang sisi segi 4 sama PQRS bukan 7. Tu adalah jawapannya. Boleh? Okey. So seterusnya, tulis premis 2. Yang ni cuba try jawab. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Tentukan sama ada hujah itu sah dan munasabah. Tengok macam mana kita nak tentukan. Kita tahulah hujah ni terdapat 2 sahaja. Sama ada hujah induktif atau didaktif. Tadi baru kita belajar induktif. Induktif ni kalau kita nak tentukan sama ada apa? Kuat atau lemah dan meyakinkan atau tidak meyakinkan. Kalau ada perkataan sah dan munasabah ni, hujah apa? Iaitu hujah didaktif. Didaktif DUK. Didaktif umum, premis umum, kesimpulan khusus. So kalau ingat balik dekat didaktif, kita ada inilah beberapa bentuk. Bentuk 1, 2, 3. Kita ada 3 bentuk. You tengok soalan kita ni bentuk yang keberapa? Premis 1. Semua segitiga sama sisi mempunyai sudut pedalaman yang sama. So premis 2 kita tak tahu. Dia suruh kita tulis. So kesimpulan ABC mempunyai sudut pedalaman yang sama. So kalau cikgu back balik, ni yang kita belajar berkenaan didaktif. Kita ada 3 bentuk. Bentuk pertama kalau premis 1 semua A ialah B. Premis 2, C ialah A, kesimpulan C ialah B. Kalau bentuk Q, jika maka. Kalau bentuk 3 adalah jika maka. Tapi dekat premis 2 dia dah jadi bukan. Kesimpulan pun bukan. So berbalik kepada soalan kita tadi. Bentuk berapa ni kalau ada premis 1 semua? So dia adalah bentuk 1. So kalau A semua apa? Kalau premis 1 semua A ialah B. Kalau kesimpulan, kalau premis 2 dia jadi C ialah A. Kalau kesimpulan C ialah B. Kita tengok. Semua segitiga sama sisi.
So semua segitiga sama sisi ni adalah A. Mempunyai sudut pedalaman yang sama ni adalah B. Kalau kesimpulan ABC. So ABC ni adalah apa? Adalah C. Tengok mempunyai sudut pedalaman yang sama ni adalah B. Maka premis kita C ialah A. So ABC. ABC apa? Ialah sebuah segi tiga sama sisi. Tu dah bentuk premis. Kita tengok kepada soalan C. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon yang mempunyai n sisi ialah 180 n tolak 360. Soalannya adalah buat satu kesimpulan secara didaktif bagi hasil tambah sudut pedalaman sebuah poligon yang mempunyai 7 sisi. So ni poligon yang mempunyai 7 sisi. Maka kita tahulah kalau poligon n bilangan sisi n. So n sama dengan 7. Maka macam mana kita nak buat ni? Dia kata hasil tambah sudut pedalaman. N sisi ialah 180 n tolak. So kalau kita buat, kita masukkanlah hasil tambah. Jadi 180. Tengok yang ni. So maka yang ni adalah kepada formula hasil tambah sudut pedalaman. So awak kena dapatkan dulu hasil tambah dia tu 180 n tolak 360 sama dengan berapa? So n tengok bilangan sisinya 7. 180 darab 7 tolak 360. Kita tengok. 180 7 tolak 360. Kita dapat sama dengan 900. Sekarang dia nak apa? Buat satu kesimpulan. So kesimpulan dekat sini, tengok. Jadi awak tengok ni adalah formula. Maka kesimpulan yang kita boleh buat adalah 180 darab 7 tolak dengan 360 kita akan dapat 900 darjah. Begitu sahaja. Boleh. Sebab tengok n. Kita ganti n sama dengan 7. So masukkan ke dalam ni. Jadi so 900 darjah. Boleh? So bahagian B nanti kita akan sambung untuk di sesi minggu hadapan lah. So cikgu rasa cikgu nak habiskanlah minggu hadapan, insya-Allah kita sempat. So awak boleh buat dekat sambil-sambil tu awak boleh buatlah. Cikgu bagi kerja rumah, awak buat, nanti kita terus kepada sesi perbincangan soalan. Buat di bahagian A kertas 2. Boleh tak? So untuk kelas kita pada malam ni, cikgu akan stop dekat sini. So sekian, itu sahaja untuk kelas kita pada malam ni. Terima kasih dan Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama.